Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumaat 9 malam anda bersama saya Syira Nizam. Ini Bicara Pengguna. Malam ini kita akan mengupas lebih lanjut berkaitan dengan kepenggunaan, dan kalau kita mengangkat isu kepenggunaan itu, kebanyakannya ramai daripada pengguna rakyat Malaysia pernah mengalami penindasan, pernah ditipu dan sebagainya. Dan malam ini kami akan terangkan kepada anda apa hak-hak anda sebagai pengguna, apa yang anda boleh praktikkan dengan apa yang telah pun kerajaan berikan dengan perundangan dan sebagainya. Tapi sebelum kita bersama di ruang perbincangan, jom kita sama-sama lihat apakah status terkini COVID-19 di Malaysia. Baik, untuk hari ini setakat 6 hari bulan 8 2021, kes yang direkodkan adalah 20,889 kes COVID-19, dan hari ini merupakan kes tertinggi harian sejak COVID-19 membahana negara. Dan dengan angka ini memberikan jumlah kes keseluruhan 1,224,595 kes. Dan kalau kita lihat di sana, kes sembuh baharu 16,394. Kalau kita beri perhatian kepada kes kematian baharu, duka citanya hari ini merekodkan 160 kematian, dan kami ucapkan takziah kepada ahli keluarga atas kehilangan anda. Baik, kalau kita fokuskan kepada kes baharu COVID-19 mengikut negeri, Selangor merupakan negeri yang masih mendahului untuk kes COVID-19 dengan angka 8,792 kes. Diikuti dengan Kuala Lumpur 2,483 kes, dan seterusnya merupakan Kedah 1,371 kes. Secara hampir keseluruhan negeri di Malaysia merekodkan sekurang-kurangnya 3 angka peningkatan kes COVID-19 harian, kecuali Perlis dan Labuan masing-masing dengan 9 kes COVID-19 baharu. Baik, kalau kita lihat kepada COVID-19, ada perhatian kita dalam pada kita mencapai aspirasi pelan pemulihan negara. Kita teruskan dengan apa pencapaian vaksin negara. Untuk hari ini, setakat 5 Ogos 2021, 514,674 dos yang telah pun diberikan kepada rakyat Malaysia hari ini, dan pecahan bagi dos 1, 220,839 dos. Manakala bagi dos 2, 293,835 dos. Dan kita beralih pula kepada laporan harian pemberian dos vaksin. Kalau kita lihat di sini, setiap negeri telah pun bersama-sama mendukung aspirasi pelan pemulihan negara untuk mencapai imuniti kelompok menjelang penghujung tahun ini. Baik, kita lihat kepada jumlah dos yang telah pun diberikan sepanjang COVID-19 membahana negara, iaitu 23,161,255. Dan itu setakat hari ini. Apa yang boleh kita tekankan adalah apa yang boleh kita sebagai pengguna lakukan untuk memastikan setiap daripada apa yang kita kehendaki imuniti kelompok menjelang penghujung tahun ini dicapai, dan kita sama-sama mengikuti SOP. Tapi sebelum kita berbincang kepada apa yang akan kami kongsikan kepada anda hari ini berkaitan dengan kesedaran hak pengguna yang masih rendah, sebelum kita bersama dengan panel-panel di ruangan perbincangan, kami sediakan untuk anda harga-harga barang untuk barang-barang terpilih. Baik, berikut harga barang terpilih bagi kawasan atau lokaliti terpilih, sumber daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan hal ehwal pengguna. Malam ini kami mengangkat tajuk kesedaran hak pengguna yang masih rendah. Apa yang kita lakukan sebagai pengguna? Adakah kita masih
tidak tahu hak-hak kita, apa yang kita perlu buat untuk memastikan pengguna itu tidak ditindas. Malam ini kami bersama dengan Puan Nurul Marham Muhammad, Pengarah Bahagian Penyelidikan dan Dasar Kepenggunaan KPDN HDP di studio. Apa khabar Puan Marham? Khabar baik. Terima kasih Syira kerana mengundang kami. Ya, baik. Puan, tadi harga-harga barangan itu pun kami ambil daripada aplikasi Price Catcher dan itu yang dekat di hati rakyat untuk membuat perbandingan. Dan Puan boleh, kalau kita beri penghargaan kepada Price Catcher itu sendiri kerana ia wujud disebabkan rentetan daripada pengguna juga. Betul. Okey. Kita tidak berdua Puan. Kita bersama di dalam talian, kita bersama dengan Puan Nur Zavita Muhammad Nur, Peguam Cara dan Peguam Bela. Apa khabar Puan Nur Zavita? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Baik Puan, kalau kita cakap dengan isu pengguna ni Puan, memang tidak sudah kan? Betul. Memang tak akan selesai. Baik, kalau kita lihat kepada isu-isu penindasan itu sendiri Puan, hari-hari berlaku ya? Ya, betul. Memang banyak kes sebenarnya. Yang mana dilaporkan pun banyak, yang tidak dilaporkan saya percaya pun banyak juga. Baik, kita kembali dengan Puan Marha. Kalau kita lihat kepada indeks pendaya upayaan pengguna itu sendiri, seperti yang dijelaskan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, angka ini agak rendah. Belum capai pun 85%. Dan mungkin sebelum Puan jelaskan kenapa ia begitu, mungkin Puan boleh jelaskan apa manfaat kepada kita mengetahui indeks pengupayaan pengguna ini. Terima kasih atas soalan tersebut Syira. Pertamanya izinkan saya menjelaskan apa maksud pengguna yang berdaya upaya. Kita selalu dengar selama ini pengguna bijak. Tapi sekarang kementerian nak meningkatkan lagi tahap pengguna daripada pengguna bijak kepada pengguna yang berdaya upaya atau empowered consumer. So, apa maksud pengguna yang berdaya upaya? Iaitu pengguna yang berpengetahuan, mempunyai dorongan untuk bertindak dan mampu menyelesaikan masalah dalam pasaran melalui saluran yang betul. So, apa pentingnya pengguna yang berdaya upaya ini? Ada dua sebab utama, iaitu pengguna yang berdaya upaya memberi kesan yang baik kepada ekonomi kerana keputusan pengguna yang rasional akan mendorong pemain industri untuk menjual barang-barang dan perkhidmatan dan memberi nilai yang terbaik kepada pengguna. Saya nak ambil satu contohlah Syira. Pengguna di Iceland adalah mereka yang mementingkan alam sekitar. Jadi mereka memilih produk ubat gigi. Ubat gigi itu dalam kotak, tapi produk ubat gigi itu dalam tiub saja. Kerana mereka mementingkan alam sekitar, mereka tolak kotak packaging untuk ubat gigi itu saja. Jadi, membuatkan peniaga di Iceland menjual ubat gigi dalam tiub saja. Tak perlu pun kotak. Mana-mana yang dijual dalam kotak tu tidak mendapat perhatianlah daripada pengguna. Pengguna tolak. Itu satu contoh kenapa pengguna yang berdaya upaya ini penting kepada ekonomi. Yang kedua, bila kita ada pengguna yang berdaya upaya, dia akan meningkatkan persaingan dalam pasaran. Jadinya, kalau pengguna itu tidak berdaya upaya, hanya peniaga yang mempunyai strategi pemasaran yang hebat sahaja dapat memenuhi pasaran. Contohnya kalau kita tengok ubat gigi lah, saya ambil contoh ubat gigi tadi kan. Sekarang ni jenama-jenama yang hebat saja yang menguasai pasaran. Tapi banyak lagi ubat gigi katakan in-house brand macam Tesco, Lotus sekarang lah, Giant menghasilkan produk yang berkualiti. Sekiranya pengguna yang berdaya upaya ini meminta lebih banyak produk ini yang akan menimbulkan persaingan yang sihat. So itu pentingnya pengguna yang berdaya upaya. Sekarang izinkan saya berkongsi mengenai kajian indeks pendaya upayaan pengguna CEI yang telah kementerian jalankan buat pertama kali pada tahun 2020, iaitu untuk mengukur tahap pendaya upayaan penduduk di Malaysia. Kita ada seramai lebih kurang 414,000 responden yang telah ditemu wal, sebab mereka ni kena isi borang soal selidik. Ada 80 soalan, ada 3 domain. So very thorough kajian. Dan kita cover penduduk di luar bandar, di bandar, yang muda, yang tua. So ramai yang kita cover di bawah kajian ini. Dan kita juga ada buat perbandingan dengan negara-negara lain yang menjalankan kajian CEI, bukannya kita sahaja. Okey, contohnya di Korea Selatan, skor indeks CEI dia tahun 2010 61.5%,
Dan tahun 2014 meningkat 64% dan tahun 2018 65.5%. Okey, kalau kita tengok di sini Indonesia tahun 2016 sebanyak 30.68% dan pada tahun 2018 meningkat kepada 40.4%. Manakala bagi Kesatuan Eropah ada 27 negara yang mereka buat kajian CI, skor mereka adalah 51.3%. Tapi saya ingin highlight di sini domain dan bilangan responden bagi negara-negara ini adalah berbeza. Ikut kepada dia ada domain tu. Kalau tengok macam Korea tadi tu ada different. Macam kita punya domain yang berbeza lah. Cuma kita boleh secara average kita boleh compare tahap pendayuupayaan negara kita dengan negara-negara lain. Baik Puan Marha, kalau kita lihatkan kepada dalam kalangan pengguna itu sendiri Puan, kita yakin masih ada yang tidak mengetahui kepentingan. Baik Puan Nur Zabita, kalau kita lihatkan kepada kalangan pengguna ini masih mempersoalkan perkara yang sama Puan Nur Zabita. Dari segi apa pentingnya kita kena tahu hak-hak pengguna, kerana kalau kita lihat kepentingan diri kita tak sama dengan orang lain Puan, kan? Benar, betul, setuju. Okey, begini bagi apa kepentingan untuk kita ni mempunyai pengetahuan berkenaan dengan hak pengguna. Bila kita tak tahu, itu yang menyebabkan kita rasa tak nak menuntut hak. Misalnya tadi ada Puan Marha katakan pengguna yang berdaya upaya. Jadi mereka mempunyai pengetahuan dan juga mereka boleh menyelesaikan masalah. Yang terjadi sekarang ni apabila tidak ada kepekaan terhadap hak masing-masing. Contohlah, berlaku satu transaksi. Transaksi itu mungkin berharga RM200. Tapi bila tidak ada pengetahuan, rupa-rupanya kita ada Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia. Mereka tidak tahu. Kemudian mereka fikir dah rugi RM200 ni, dah ditipu. Tapi kalau nak bawa ke balai polis buat laporan polis, mungkin tidak ada tindakan sebab mereka beranggapan jumlah yang rendah. Satu. Ataupun mereka fikirkan kalau nak bawa ke mahkamah nanti ada kos yang terlibat. Tetapi mereka tidak buat kajian lanjut. Bila kita tak baca, kita tidak ada pengetahuan, iaitu yang kita tidak tahu hak kita. Sebenarnya di bawah Seksyen 98 Akta Perlindungan Pengguna 1999 ada menyatakan sebarang tuntutan bagi pengguna. Siapa ni pengguna? Siapa yang boleh tuntut? Okey, pengguna ni adalah orang yang membeli barangan, maknanya untuk kepentingan atau kegunaan sendiri, bukan untuk perniagaan kalau ikut bawah seksyen ni. Jadi di situ kalau kita beli barangan ataupun perkhidmatan, dan berlaku perkara yang kita rasa tidak diadili, kita tidak boleh berpuas hati, kita boleh bawa kepada Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia. Dan di situ kita boleh buat tuntutan dengan harga borangnya berharga RM5 saja. Jadi bila orang tak tahu ni, itu yang tak bawa kes ni, biarkan senyap saja. Dan bila contohlah bila berlaku peniaga ni yang menipu ataupun dia tidak melaksanakan tanggungjawab sebagai peniaga ni, dah buat kali pertama dah dapat RM200 untung, kemudian seterusnya buat pada orang lain. Jadi ini menyebabkan masyarakat kita ni, satu yang pertama kadang-kadang bila ada isu dia senyap-senyap diam-diam lah. Dan perkara ini galakkan golongan-golongan peniaga ni makin lama dia, sebab tak ada tindakan yang diambil. Bila tak ada pengetahuan, itulah jadinya sehingga menyebabkan mereka makin berleluasa. Baik, terima kasih Puan Zabita. Kalau kita lihat kepada keadaan semasa kini dengan harga barangan yang ada yang rendah, ada yang tinggi, itu mungkin menjadi satu faktor tindakan itu perlu diambil atau tidak. Kita akan berehat sebentar ini, tapi sebelum tu Puan, saya nak tanya, kalau kita lihatkan kepada indeks pendayaan pengguna itu sendiri, adakah cukup kita fahami, adakah ini mengambil kira pengguna itu masih rendah pengetahuan atau mereka tidak mempraktikkan hak-hak pengguna mereka? Tapi kami beri ruang pada Puan, kita akan berehat sebentar.
Carta Pengguna minggu ini. Nombor 5. Harga runcit maksimum minyak masak botol 5 kg RM29.70 mula berkuat kuasa. Petikan Utusan Malaysia. Nombor 4. Harga kit ujian kendiri COVID-19 membebankan. Petikan Berita Harian. Nombor 3. 37,000 PKS terima pembiayaan BNM bernilai lebih 15 bilion ringgit. Petikan Utusan Malaysia. Nombor 2. Daging kerbau dari India bebas COVID-19. Petikan Sinar Harian. Baik, untuk carta yang pertama kami akan kongsikan kepada anda di penghujung rancangan. Di carta yang kelima itu mengambil perhatian saya berkaitan dengan harga runcit maksimum minyak masak botol 5 kg RM29.70 yang mula berkuat kuasa. Puan, kalau kita lihatkan kepada harga minyak ni Puan, pengguna setiap kali sentiasa bergantung kepada KP dan HP. Kami menjangkakan atau kami rasakan mungkin KP dan HP mampu untuk menyelesaikan masalah harga, apa yang kita perlukan. Tetapi di sebaliknya pengguna tidak faham ada kos-kos yang tersembunyi yang menyebabkan harga-harga barangan itu atau harga barangan tertentu tidak dapat dikawal. Macam mana Puan? Di kementerian kita ada barang-barang kawalan yang kita kawal di bawah Akta Kawalan Bekalan. Ada juga barang-barang lain sebenarnya yang banyak di pasaran adalah bukan barang kawalan yang memang mengikut permintaan dan penawaran pasaran. Jadi sekiranya pengguna mengharapkan semua barang itu dikawal, kita bukanlah maknanya pasaran bebas. Kita memang adalah sebuah negara pasaran bebas. Tujuan kita mengawal harga barang-barang kawalan ni, kita nak memastikan bekalan sampai kepada pengguna. Saya rasa itu pengguna perlu fahamlah, dan tak semua pun barang-barang ni kita nak kawal. Baik, kalau diikutkan kepada tindakan yang diambil kepada oleh pengguna itu, kebanyakannya lebih kepada, kalau kita tahu KPDN HP mampu, kita terus buat aduan. Tapi sebenarnya ada tersembunyi kos-kos di sebalik untuk barangan-barangan dan sebagainya. Baik, kita berbalik kepada indeks pendayaupayaan pengguna. Bila mana indeks ini menunjukkan angka yang rendah, Puan, adakah ini mengambil kira pengguna itu tidak tahu hak-hak mereka atau sebenarnya mereka tidak mempraktikkan sebenarnya? Sama ada pengguna tidak tahu atau tidak praktikkan. Okey, dalam kajian CI ini dia ada 3 domain, iaitu pertimbangan pembelian, yang kedua literasi keuangan, dan yang ketiga ialah tebus rugi. Tebus rugi ni kata mudahnya ganti rugilah. Bila kita mengalami pembelian yang tidak memuaskan, kita kat mana kita nak cari saluran yang betul untuk buat aduan, untuk buat tuntutan. So ada 3 domain yang kita kaji di bawah CI ini. Secara umumnya yang paling tinggi adalah 68.8% bagi pertimbangan pembelian. Antara perkara-perkara yang dinilai dalam domain ini adalah sejauh mana pengguna faham mengenai harga, mengenai label pada produk. Kadang pada produk tu ada tarikh luput, tarikh manufacturing. So itu yang kita nilailah, sama ada pengguna ni tahu ke tak tahu. Dan seterusnya adalah mengenai barang-barang kawalan. Pengguna tahu tak harga minyak petrol atau minyak diesel, adakah dia di barang kawalan atau tidak? So itu adalah perkara-perkara yang kita tanya. Jadi dengan skor 68.8% menunjukkan pengguna di Malaysia boleh membuat keputusan pembelian yang tepat tetapi tidak mempraktikkannya secara kerap. Itu domain yang pertama. Domain yang kedua adalah literasi keuangan. Antara soalan-soalan yang ditanya ialah kadar faedah yang ditawarkan oleh bank, simpanan dan keperluan membuat belanjawan dan simpanan. Okey. Dalam kajian ini kita dapati skor bagi domain literasi kewangan sedikit rendah daripada yang tadi, iaitu 62.5%. Ini bermaksud pengguna mempunyai tahap kefahaman yang sederhana dalam produk kewangan asas. Dan yang terakhir adalah domain tebus rugi, iaitu ganti rugi. Soalan-soalan yang kita tanya dalam kajian ini adalah adakah pengguna tahu hak dia untuk membuat
aduan. Di mana dia nak buat aduan, di mana dia nak buat tuntutan sekiranya mengalami pengalaman yang tidak memuaskan. Contohnya, barang yang dipesan tidak sampai ataupun harga yang dibayar di kaunter tidak sama dengan yang dipaparkan. Jadi kita tanya, dan skor bagi domain ini yang paling rendah di Malaysia iaitu 56.1%, yang bermaksud pengguna bersedia menggunakan hak mereka tetapi tidak berbuat demikian disebabkan tahap pemahaman dan kesedaran yang rendah berkenaan undang-undang dan peraturan tebus rugi. Oleh itu secara keseluruhan boleh disimpulkan pengguna di Malaysia ada pengetahuan kepenggunaan yang sederhana tetapi yang membimbangkan kemahuan dan tindakan mereka untuk mempraktikkan hak pengguna itu masih rendah. Puan, saya tertarik bila Puan kata pengguna tidak mengetahui undang-undang yang memberi perlindungan kepada mereka. Puan Zabita, Puan, kalau kita lihat kepada isu kepenggunaan ini, kita nak lihat sejauh mana sebenarnya undang-undang ini melindungi pengguna dalam urusan jual beli, Puan? Undang-undang di Malaysia ni dia ada banyak apabila melindungi hak pengguna. Tetapi macam saya cakap tadilah, yang menjadi masalah ni kadang-kadang mereka memikirkan kos. Tetapi tidak perlu fikirkan pasal kos sekiranya mereka adalah orang atau pengguna yang jatuh di bawah kategori Akta Perlindungan Pengguna 1999 yang mana mereka menggunakan barangan atau perkhidmatan. Jadi secara jelasnya akta ini memang ada, tetapi timbul pula persoalan macam mana kalau saya ini bukan jatuh dalam kategori itu. Okey, saya membeli untuk jual kepada pihak lain. Masih juga kita ada akta kontrak, kita ada akta jual beli, ada banyak. Cumanya apabila kita tidak menggunakan hak kita mengambil tindakan, itu yang menjadi masalah. Selain daripada contohlah misalnya ada seorang pengguna adukan kepada Tribunal Pengguna. Kemudian dikatakan Tribunal Pengguna tidak mempunyai bidang kuasa. Bagi keadaan inilah maknanya situasi yang berlaku. Contoh berkenaan dengan milikan tanah ataupun barangan yang kita pakai menyebabkan contoh beli elektrik berlaku kebakaran, tangan melecur. Jadi ini bukan di bawah bidang kuasa Tribunal Pengguna. Kes ini boleh dibawa ke mahkamah. Jadi nampak tak ada banyak akta. Malahan Akta Perlindungan Pengguna ni pun orang tanya, macam mana pula kalau tuntutan saya bukan RM50,000, dia lebih. Okey, masih juga boleh dibawa di mahkamah dan ada seksyen yang memperuntukkan bahawa Akta Perlindungan Pengguna ada syaratnya kalau nak didengar, kalau melebihi. Kita tengok pula perjalanan Akta Perlindungan Pengguna di Malaysia ini. Dia dikuatkuasakan, akta ini dikuatkuasakan pada tahun 1999. Okay? Dan sewaktu itu jumlah tuntutannya boleh setakat RM10,000. Apa-apa pertikaian yang berlaku bernilai RM10,000. Kemudian pada tahun 2003 terdapat pindaan. Dinaikkan nilaian tuntutan itu kepada RM25,000. Dan sekali lagi, pindaan pada tahun 2019, tuntutan dinaikkan sehingga RM50,000. Maknanya banyak lagi kes-kes yang boleh didengar di TTPM, Tribunal Tuntutan Pengguna. Selain daripada itu, kita tengok juga perjalanan akta yang sama ini. Sebab saya nak tunjukkan bagaimana akta ini melindungi pengguna. Okay. Pada tahun dikuatkuasakan pada tahun 1999 dan berlaku pindaan pada tahun 2010 yang mana memasukkan bahagian 3A iaitu terma yang tidak adil. Kadang-kadang ada situasi yang mana kita memasuki perjanjian. Okay? Kita tidak faham pada perjanjian ni, perjanjian sama ada secara lisan, bertulis. Jadi kita ni pun memasuki perjanjian tersebut dan setelah berlaku transaksi kita rasa tidak diadili. Tetapi kita nak ambil tindakan, cuma orang tu kata, pihak yang sana kata, tapi kita dah ada perjanjian. Di bawah akta ini memberikan hak kepada pengguna sekiranya terma itu tidak terpakai. Jadi kes-kes begini boleh dirujuk kepada Tribunal Pengguna. Itu antara undang-undang yang sedia ada dan langkah-langkah yang kita boleh ambil. Bukan sahaja di Tribunal Pengguna, tetapi juga ke mahkamah pun boleh juga. Baik Puan, itu tribunal atau mahkamah mengikut kepada pilihan pengguna itu sendiri dan ikut kriteria-kriteria tertentu. Tadi Puan ada jelaskan jual beli tidak telus dan sebagainya. Bagaimana pula kalau kes-kes bagi produk-produk overclaim
Adakah ia ada limitnya? Begini, di bawah bidang kuasa tribunal pengguna, contoh, okey, apabila seseorang mengiklankan dengan secara mengelirukan, contoh dia jual barangan, okey, dia kata barangan tu overclaim lah, okey, masih boleh dituntut. Termasuk juga iklan-iklan yang macam contoh saya kalau beri satu, saya akan berikan barang percuma lagi. Tetapi sebenarnya barang tu tak ada. Bila kita dah buat pesanan, bila barangan sampai, kita hubungi dia, kata dapat satu lagi barangan percuma. Mana barangan percuma? Dia kata, oh tak ada. Memang daripada awal tak ada niat untuk memberikan barangan percuma ni, tetapi ini hanyalah satu taktik umpanan. Begitu juga kadang-kadang ada kita tengok kan, terhad saya ada 10 unit sahaja. Tetapi sebenarnya daripada awal ditipu. Okey, perkara-perkara begini umpanan mengelirukan, representasi palsu, tak betul. Semuanya boleh diambil tindakan. Kita boleh bawa kepada tribunal pengguna ataupun sekiranya yang melampau ni apabila berlaku kes-kes penipuan. Contoh, yang overclaim tu barang dapat tapi kita tengok barang tak seperti kriteria, tetapi ada keadaan yang kita dah bayar tetapi tak dapat barang. Rupanya kita tengok, oh tipu. Bila kita pergi dekat media sosial, kita type nama yang sama, rupanya ramai mangsa. Kes ini boleh jadi di bawah bidang kuasa jenayah. Jadi kita buat laporan polis untuk tindakan lanjut di bawah kanun keseksaan, di bawah Seksyen 420. Contohnya mendorong untuk mendapatkan keuntungan, maknanya dapatkan wang lah daripada seseorang. Tapi itulah sebenarnya Puan kan, perkara-perkara ini iklan juga memainkan peranan. Itu adalah satu approach utama untuk mendapatkan pelanggan dan sebagainya. Ada juga produk-produk yang bila mana menjaminkan kesan seawal 3 hari. Itu pun satu kesan yang besar sebenarnya kalau ikutkan pada pengalaman-pengalaman yang saya baca di Facebook. Ramai juga yang terkena kan Puan kan. Puan pernah ke? Kalau saya tengokkan satu iklan tu, kalau too good to be true, itu dah satu red flag lah. Pengguna kena fikir balik, dia tak boleh tamak sangat. Dia tak boleh nak capai semua benda dalam masa yang singkat. 3 hari boleh putih ke? Macam mustahil. Tapi itulah bila jaminan-jaminan seperti itu, sebenarnya itu menarik perhatian pengguna untuk beli barangan-barangan mereka. Baik Puan, kita beri ruang untuk Puan berehat. Kita akan berehat seketika, kita akan kembali selepas ini di Bicara Pengguna. Sempena Bulan Kebangsaan. Saksikan Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang secara langsung 10 pagi di saluran berita RTM dan TV1. Bersiaran secara langsung di saluran berita RTM My Freeview 123, kami juga sediakan untuk anda di Facebook dengan kata carian Berita RTM. Anda boleh mengikuti kami secara digital dengan muat turun aplikasi RTM Klik. Kalau belum tahu, anda kena muat turun RTM Klik. Baik, kalau tadi kita terangkan berkaitan dengan pengguna ni, apa yang kita boleh buat, apa yang sebenarnya hak-hak yang perlu kita ketahui untuk kita ambil tindakan dan membuat tuntutan dan sebagainya. Kalau ikutkan kepada cabaran Kementerian Puan, perkembangan semasa, era globalisasi. Kalau ikutkan, tidak sukar untuk kita mencari maklumat dan mudah untuk kita capai apa sahaja maklumat terkini berkaitan dengan hak-hak pengguna. Tapi sebenarnya, apa cabaran lain yang dihadapi KPDN-AGP? Di peringkat kementerian, cabaran utama yang kita hadapi sebenarnya ialah persepsi pengguna itu sendiri. Sebab kita dapati ramai pengguna ni, walaupun macam Syirah kata, senang, maklumat tu senang diperolehi. Tapi hakikatnya pengguna ni sama ada tak tahu, tak nak ambil tahu atau manja. Istilah manja di kementerian ada manja. Manja ni dia tak nak buat apa-apa, dia mengharapkan semua orang bagi maklumat pada dia, tunjuk kat dia kat mana nak buat saluran, nak buat aduan, mana saluran yang betul. Tu bagi kami manja lah, tak boleh. Kalau pengguna tu sendiri mengalami pengalaman yang tidak memuaskan semasa dia beli barang, dia sendiri kena ambil tindakan. Dia sendiri kena bangun bangkit lah.
dia kena buat aduan sebab nanti pegawai penguatkuasa akan hubungi sendiri pengadu tu. Sekiranya pengadu tu dia hanya membuat luahan perasaan di Facebook. Oh, barang kat kedai ni mahal. Stop kat situ. Dan dia mengharapkan pegawai penguatkuasa ataupun kabinet shipping, okeylah benda ni jadi viral, kena siasat. Tapi tak boleh nak siasat sebab tak ada punca. Kedai mana, lokasi, tarikh, barang apa yang dia beli. Dia sekadar cakap barang tu mahal sahaja. So itu yang kita katakan persepsi pengguna, cabaran di peringkat kementerian. Keduanya, sikap pengguna itu sendiri. Ada pengguna tidak berhati-hati sebelum membuat pembelian. Dia tak cek sama ada produk, bahan-bahan dalam produk yang dibeli itu sesuai tak dengan keperluan diet dia. Katakanlah dia alergik kepada kacang ke apa, tapi dia tak cek. So itu ada sikap pengguna yang memberi cabaran lah kepada kementerian. Dan ada juga dia tak cek tarikh luput, dia tak cek saiz dan kuantiti yang ditawarkan. Dia nampak murah saja. Tapi sebenarnya kalau compare dengan beli barang secara banyak, itu lagi mahal. Betul. So kena compare harga barang dengan kuantiti yang ditawarkan oleh peniaga. Di sini saya ingin menyerulah kepada pengguna, setiap kali kita membuat pembelian kena semak resit. Semak resit di kaunter tu kalau boleh. Kalau macam amalan saya sendirilah, bila saya dah beli barang, pilih, saya dah ada bajet, okey. Semua barang ni jumlah dia katalah RM100. Tapi bila saya bayar katalah RM120. Mesti ada yang sama ada cashier tersalah punch ke ataupun harga tak sama dengan yang dipaparkan. Jadi pada on the spot tu kita dah boleh check. Ataupun sekiranya tak buat masa kita buat pembelian tu, bila balik rumah, resit janganlah buang cepat sangat. Simpan, semak dulu. Itu yang saya nak sama-sama pengguna sedarlah kena simpan resit tu. Dan katakanlah kalau pengguna ni dia ada maklumat, dia tahu harga minyak masak paket yang 1 kilo tu RM2.50. Dia pergi beli. Tapi kedai tu jual RM2.70. Sepatutnya dia dah tahu harga RM2.50. Dekat kedai tu dia dah cakap, encik tak boleh jual ni RM2.70. Harga dia RM2.50, harga siling. Tak boleh. Kalau penjual tu jujur, dia kata, saya tak tahu ke atau apa ke, dia akan cakap, okeylah, saya jual RM2.50. Kalau tak ada tindakan daripada peniaga, dengan resit itu, patutnya pengguna itu boleh buat aduan kepada kabinet shipping. Dan saya juga nak ambil kesempatan ni, nak berkongsi. Kalau harga tong gas 14 kilo, ramai orang tak tahu. Kalau ambil sendiri kat kedai tu, sepatutnya RM26.60. Kalau bayar lebih, silalah buat aduan. Baik, kalau kita lihatkan kepada pengguna ni sedar tindakan mereka atau tindakan peniaga itu salah di sisi undang-undang dan sebagainya. Tapi apa yang memberi kurang kesedaran kepada pengguna itu, undang-undang apa yang melindungi mereka? Apa tindakan sepatutnya mereka lakukan dan ke mana mereka patut tuju? Okey, kalau di kementerian sama ada kita ada 2 saluran lah. Sama ada pengguna ni boleh buat aduan. Kita punya saluran-saluran tu ataupun filekan tuntutan di Tribunal Tuntutan Pengguna. Kos seperti yang Puan Sabita cakap tadi, RM5 saja. Tak perlu lawyer. Kos dia sangat murah, cepat dan tepat. So, saya ingin mewawarkanlah di sini. Pengguna boleh pergi ke TTPM untuk membuat tuntutan. Baik, Puan Zabita, kalau kita lihat kan, nak ambil tindakan, nak buat aduan, nak buat tuntutan, apa sebenarnya elemen penting yang pengguna perlu ada untuk sampaikan kepada pihak tribunal maupun mahkamah, Puan? Tuntutan kalau ke tribunal atau mahkamah ni apabila kita rasa berlaku ketidakadilan. Seperti macam Puan katakan tadi, kita dah beli barang, balik tengok resit, kenapa RM270? Patutnya tadi RM250. Kita tak perasan, mungkin juga barang banyak. Okey, contohlah ataupun apabila kita rasakan selepas transaksi atau sepanjang transaksi ada perkara-perkara yang tidak diadili di mahkamah atau di tribunal ini, pihak-pihak yang membawa kes ni apabila dia hendak menuntut sesuatu, berlaku kerugian, berlaku representasi palsu, maknanya dia rasa ditipu akibat daripada representasi yang diberikan,
berlaku kerugian, maknanya kerugian tadi ataupun apa-apa sahaja yang timbul daripada transaksi tersebut bawa ke mahkamah atau tribunal pengguna, tetapi perlulah ada bukti. Kalau kita ni bawa kepada tribunal sekalipun ataupun mahkamah, tak ada risik, tak ada dokumen, macam mana kita nak sahkan kita membeli daripada kedai sekian-sekian dan juga berlaku hal sekian-sekian. Jadi perlu ada dokumen ataupun laporan polis kalau telah dibuat. Puan, kalau ikutkan kepada kriteria utama yang perlu mereka penuhi sebelum mereka sebagai pengguna membuat aduan, Puan, macam mana? Kriteria utama pastinya ada pengadu lah. Kemudian yang diadukan, contoh peniaga tu. Dan kalau di mahkamah, kalau kita nak ambil tindakan ni, kita panggil cause of action atau kausa tindakan. Ada sebab-sebab. Kausa tindakan ni kalau nak faham dia macam mana, contoh dalam kes hutang. Kita nak menyaman orang, perlu ada perbuatannya itu tak bayar hutang. Kita nak saman orang, contohnya kerana kecederaan berlaku, akibat kecuaian dia telah menyebabkan kecederaan. Ada sebab tindakan. Jadi kita perlu ada kausa tindakan untuk membawa kes ke mahkamah ataupun tribunal pengguna. Itu antara kriteria yang ada dan perlulah disokong oleh dokumen. Sebab itu sebagai pengguna ni kita kadang-kadang macam Puan Mahar cakap tadilah, betul, ramai pengguna yang manja. Dan juga kadang-kadang bila mereka berlaku hal, semangat mereka berjuang untuk menuntut hak sendiri itu sangat-sangatlah kurang. Jadi kalau sesuatu hal, tolong ambil tindakan. Kemudian tolong buat kronologi penceritaan lah. Maknanya kita balik, kadang-kadang takut terlupa bila kita nak adukan. Beli buku berapa, di kedai mana. Perlu simpan segala butiran yang ada. Apakah sebab-sebab kita mengambil tindakan dan kita boleh buat aduan. Tapi itulah, kalau kita berkait dengan kos untuk membuat aduan dan tuntutan, bila mana pengguna melihat keadaan ini melibatkan mahkamah, tuntutan kepada tribunal, kita rasakan kos itu adalah kos yang tinggi, Puan Marha, sebenarnya. Macam mana? Itu yang saya nak betulkan persepsi itu. Kalau di TTPM, kos dia RM5 je, Syira. Buka fail tuntutan tu di TTPM, RM5 saja. Berbanding kalau nak engage lawyer lah. Yang itu kos dia berapa? Dan yang ini di TTPM kita boleh claim sehingga RM50,000. Katakan yang saya pernah hadir lah dalam perbicaraan TTPM ni, ada satu kes, dia repair kereta tapi berkali-kali repair tak betul-betul. So dia bawa kes tu ke TTPM lah. Dia kata exhaust lah tukar lah apa macam mana. So dia tak puas hati dengan hasil kerja bengkel yang dihantar kereta tu lah. Dan di sini yang memfailkan tuntutan tu dia sendiri, yang dia represent diri dia sendiri, dan bengkel yang dia tuntut tu pun sama-sama akan berbicara depan presiden lah. Betul. Betul. Baik, Puan Zabita, kalau kita lihatkan kepada keadaan semasa macam tadi saya tanyakan kepada Puan Marha berkaitan bila kita dengar saman, kita dengar tindakan kepada mahkamah, perlukan kos dan sebagainya, dan peratusan mereka yang tidak mengambil tindakan dalam indeks pendaya upayaan pengguna pun wujud, Puan Zabita. Sedikit sebelum kita berehat, Puan, adakah ini menjadi punca sebenar kepada pengguna yang tidak bertindak disebabkan persepsi atau stigma kos mahkamah yang tinggi, Puan? Berkenaan dengan kos mahkamah tu betul ya. Kalau macam contoh misalnya mereka merasakan mahkamah ni mahal, perlu lantik peguam, perlu bayar kos pemfailan, tetapi diingatkan bahawa tuntutan bawah RM5,000 adalah merupakan tuntutan kecil. Tuntutan kecil ni ada mahkamahnya sendiri. Contoh, apabila berlaku sesuatu, bila kita adukan, pertama saya memang cadangkan sangat pergi kepada tribunal pengguna. Tetapi selepas kita filekan tuntutan, tiba-tiba tribunal pengguna kata bukan di bawah bidang kuasa kami. Jadi boleh difailkan kalau tuntutan RM5,000 ke bawah, bawa kepada tuntutan kecil. Sama juga prosesnya di mahkamah. Plaintiff ni yang menyaman ini boleh mewakili diri sendiri. Inilah masanya kalau kita bertindak sebagai peguam, kita nak ambil tindakan. Jadi perlu menyaman pihak sana. Plaintiff ini perlu plaintiff individu ya. Dan saman pihak sana, prosidingnya
sebenarnya sama, hantar surat ada penyataan tuntutan, kemudian pihak sana akan membalas pembelaan. Itu kalau kurang kepada RM5,000. Tetapi kadang-kala yang saya lihat contoh Tribunal Pengguna ni dah bagi dah, kosnya hanya RM5 sahaja isi borang. Tetapi masih juga orang tak nak buat. Sebab apa? Mereka fikirkan masa, mereka fikirkan turun naik, nak compile, maknanya nak dokumen. Itu sebenarnya kepada diri sendiri. Ada yang pernah saya berjumpa, semangat juangnya tinggi, 300 punya harga transaksi pun masih dibawa ke mahkamah. Tetapi kepada Tribunal Pengguna, katanya bukan berkenaan dengan isu RM300, tetapi sebab hak saya tidak diadili. Itu kepada diri sendirilah. Betul, penindasan kepada pengguna tu. Ya, saya. Baik. Kita akan kembali selepas ini, Puan Marha. Kalau kita lihatkan kepada apa yang Puan Zabita jelaskan, tindakan kepada diri sendiri itu tidak bertindak. Kerana kita rasakan nilai itu kecil. Dan tindakan itu akan memakan masa yang panjang. Kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Bicara Pengguna. Pengguna nombor 1. Kerajaan akan lancar dasar agro makanan negara 2.0. Golongan peladang, penternak dan nelayan, terutama dalam kalangan generasi muda, perlu membawa teknologi moden ke dalam sektor agro makanan negara dalam usaha mentransformasi sektor berkenaan dalam era revolusi perindustrian 4.0. Petikan Berita Harian. Baik, berbaki beberapa minit sebelum rancangan ini mencapai atau di penghujung rancangan, dan kita masih bersama dengan Puan Marha dan juga di dalam talian Puan Zabita. Kalau kita lihatkan kepada situasi pengguna itu sendiri, saya pernah terbaca pengalaman-pengalaman mereka di Facebook, di ruangan-ruangan media sosial menyatakan mereka tidak puas hati dengan sekian-sekian barangan, tidak puas hati dengan sekian-sekian peniaga, dan itu mewujudkan kemarahan antara netizen itu sendiri. Adakah itu patut berlaku? Cukup membuktikan yang barangan itu tidak boleh dibeli, tidak boleh dipercayai, Puan. Macam mana? Kalau sekadar luahan perasaan di media sosial, kita tak anggaplah dia sebagai aduan rasmi kepada kementerian. Dia hanya meluahkan rasa tak puas hati. Kata benda mahal. Pergi beratur lama-lama, lepas tu tak ada stok. Sekadar habis macam tu. Itu hanyalah luahan perasaan sahaja. Tidak dianggap sebagai aduan. Tapi kalau ada tagkan kepada KP dan CP, macam mana tu? Ya, even kalau dia tag pun KP dan CP akan berurusan teruslah dengan yang pengadu tu lah. Tapi still dia kena kemukakanlah maklumat dekat mana, kalau dia ada beli barang, resit dia, semua tu masih perlu macam punca kuasa lah, tindakan daripada pengguna untuk dia buat aduan sendiri. Dan kalau ikutkan cara atau proses yang sebenarnya bukanlah di media sosial. Betul. Atau mungkin cukup untuk kita menyatakan, memberi mesej kepada KP dan NCP melalui media sosial. Macam mana, Puan? Okey, kita ada 6 saluran aduan yang saya nak kongsikan dengan penonton pada hari ini. Kalau boleh dikongsikan 6 saluran aduan KP dan NCP. Satu ialah talian hotline KP dan NCP call center 1-800-886-800. Dua, kita ada apps telefon pintar Easy Adu KP dan NCP. Kita ada juga WhatsApp. Boleh buat aduan secara WhatsApp. Janganlah pergi shout dekat Facebook. Itu tidak dikira. Tapi kalau WhatsApp kepada 019-279-4317, itu dikira aduan kepada KP dan NCP. Seterusnya adalah Pusat Arahan Penguatkuasaan atau Enforcement Command Center pada nombor 8882-6088 atau 6245. Seterusnya portal e-aduan KP dan NCP, dan secara email kepada
aduan@kpdhp.gov.my. Saya ingin berkongsi di sini waktu operasi pada masa sekarang ni adalah 9 pagi sehingga 5 petang, Isnin sampai Jumaat. 7 kemudahan yang diberikan pihak KPDN HCP, betul? 6. 6 kemudahan. Baik Puan Zabita, kalau kita lihat kan pengguna ni marah sangat bila mereka ditipu, bila mereka ditindas dan mereka meluahkan di media sosial. Adakah cukup dengan tindakan sebegitu atau mungkin apa risiko lain? Adakah wujud risiko tomahan dan sebagainya, Puan? Ini, kalau di media sosial, dia selalunya penceritaan dari satu pihak sahaja. Okey, kalau kita kes ke mahkamah ataupun kita pergi kepada tribunal pengguna, kita dengar dua-dua belah pihak. Sebab dakwaan sebelah pihak tu kita tak dengar yang satu lagi pihak. Jadi sebagai undang-undang, saya tidak menggalakkan perbuatan, contohnya beli barang mahal, rasa ditipu, screenshot letak, dia cari dekat media sosial, dia kata oh ini adalah pemilik perniagaan, tangkap gambar dan minta kawan-kawan semua viralkan atau tularkan. Perbuatan macam ni adalah akan membawa risiko kepada diri sendiri. Antara risikonya adalah yang membuat naik tadi boleh disaman fitnah oleh orang yang dibuat naikkan tadi. Dan saman fitnah ni pula ada ganti rugi yang akan dikenakan dan akan ditafsirkan di mahkamah jika benar terdapat elemen fitnah. Elemen fitnah ini boleh jadi perkataan fitnah dan juga perbuatan menjatuhkan reputasi. Selain daripada yang saya katakanlah saman fitnah secara sivil, ada juga di bawah Seksyen 499 Kanun Keseksaan yang mendefinisikan perbuatan fitnah yang boleh dihukum di bawah Seksyen 500 Kanun Keseksaan. Nampak? Ada dua bidang kuasa, bukan sahaja sivil, malahan jenayah. Dan seterusnya, sekarang ni kita tengok banyak dakwaan di media sosial yang kita baca laporan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1968 apabila kita menaikkan satu penulisan berbentuk sumbang, jelik, palsu yang mendatangkan mengenai orang lain, yang mendatangkan kemarahan adalah elemen-elemennya. Malahan pernah sekali ada kerajaan mengeluarkan cyberbully. Contoh, kita tulis, kita letak pasal peniaga, pemilik perniagaan tersebut. Kemudian ramai-ramai orang share dan seterusnya jadi kejadian cyberbully pula tanpa kita tahu dan kita dengar pihak yang sana. Dan ini adalah merupakan kesalahan di bawah Seksyen 233 yang saya katakan tadi tu. Itulah bahayanya. Sebenarnya kita viral dan kita tularkan sebab kita sakit hati. Mungkin juga kita nak dapat penyelesaian. Kita tularkan supaya pemilik tu datang minta maaf, bayar kita. Tetapi kalau itu tidak berlaku, dia nak saman kita balik. Bukan kerugian yang tadi yang kita konon viralkan hanya dengan 500,000 punya kerugian tu, kemudian bila dah saman nak bawa ke mahkamah, nak lantik berguam lagi, perjalanan prosesnya lagi, tekanan emosi lagi, panjang ceritanya. Jadi saya minta sangat-sangat tolong kepada pengguna, jangan ambil undang-undang di tangan sendiri. Tadi Puan Marha dah katakan ada 6 saluran nak buat aduan ni. Saya pun dah jelaskan berkali-kali, bukan sahaja kepada tribunal pengguna ataupun kepada KPDN HCP, tetapi juga boleh bawa ke mahkamah. Itu antara cara yang boleh diambil. Jangan ambil undang-undang di tangan sendiri. Baik, terima kasih Puan Zabita. Kalau kita lihatkan kepada marah tu berpada-padalah, kerana kalau kita mahu, kita nak mengambil tindakan kepada peniaga, tetapi sudahnya kita yang diambil tindakan, ya Puan. Baik, kalau betul. Baik, terima kasih Puan Zabita. Kalau Puan Marha, kita nak terangkan sedikit sebelum kita habis rancangan ni, Puan. Okey, sempat lagi. Sempat lagi sedikit saranan kepada pengguna, apa tindakan yang cepat mereka boleh lakukan untuk capai terus kepada tribunal dan tindakan yang boleh mereka ambil kepada peniaga-peniaga tidak bertanggungjawab, Puan, sedikit. Okey. Yang untuk aduan tadi 6 saluran tu tolonglah gunakan 6 saluran aduan itu, dan kalau nak buat tuntutan boleh datang ke KPDN HCP dan hanya RM5 sahaja kos pemfailan tuntutan. Baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Nurul Marha Muhammad, Pengarah Bahagian Penyelidikan dan Dasar Kepenggunaan KPDN HCP, dan terima kasih kepada Puan Nur Zabita, Peguam Cara dan Peguam Bela. Itu yang kami kongsikan kepada anda. Semoga apa maklumat yang kami jelaskan ini terang dan anda boleh menjadi pengguna yang bijak, pengguna yang mengambil tindakan kepada peniaga yang